Hai semua, hari ini saya akan berbincang tentang analisa saham uh, yang trending. Trending maksudnya dia uh, tengah menuju, harga saham tu tengah menuju ke atas ataupun harga saham tu menuju ke bawah. Kita nak pastikan sama ada harga itu akan makin menaik atau makin berkurang, ataupun boleh jadi juga saham tu apa dikatakan buat reversal dekat bawah ataupun dia reverse, dia menaik tu dia tiba-tiba jadi menurun, kan? So macam mana nak buat analisa ni semua? Okay, so kita akan first kita akan tengok uptrend lah, maksudnya yang saham yang tengah menaik, tak tahu sama ada dia akan terus meneruskan kenaikan tersebut. Okay, so first, kalau perhatikan dalam skrin ini, saya akan tulis uptrend. So, uptrend maksud dia akan meneruskan harga tu akan menaik. Okay. So dia ada dua senario. Dia boleh jadi dua senario. Satu senario di mana harga tu menaik dengan pantas, habis tu dia berkurangan sikit, habis tu dia menaik lagi, habis tu berkurangan lagi, habis tu ada mungkin dia naik, mungkin akan buat reversal, possible juga. Satu lagi senario kedua, dia menaik sikit, tadi menaik banyak, sekarang menaik sikit, habis tu dia turun sikit, habis tu dia menaik mendadak, habis tu menurun lagi, habis tu dia mungkin ada trend continue. So sekarang permasalahan dia, kita nak tahu, katakan kita sekarang dekat sini, dia macam dah reversal dekat sini untuk menaik. Kita nak tahu sama ada yang trend ini akan teruskan kenaikan tersebut ataupun akan menjadi lemah dan seterusnya dia buat satu reversal. Itu persoalan dia. Sama juga untuk yang ni, untuk trend yang sebegini, di mana dia mula dengan perlahan, habis tu dia menaik mendadak. Lepas tu kita nak tengok sama ada bila dia buat satu yang ni kita panggil retracement. Lepas buat retracement ni, bila dia naik balik, sama ada kenaikan tu boleh bertahan lama tak, ataupun dia akan buat reversal. Itu persoalan dia. Okay, so ada cara untuk mengetahui jawapan dia dari segi probability lah, keberangkalian dia. Okay, so saya nak fokus pada senario pertama ni, di mana mula-mula kenaikan tu sangat mendadak, right? Lepas tu dia buat retracement, dia menurun sikit. Okay, so saya gunakan color lain. So dia buat retracement sikit. Lepas buat retracement, dalam mengurang ni sekejap. Lepas tu dia teruskan kembali kadar naikan dia. Tapi kali ni dia tak semacam sebelum ni. Sebelum ni dia naik mendadak. Tapi sekarang dia menaik sikit je. Okay, bila naik sikit, habis tu dia buat retracement lagi. Dia buat retracement lagi kan. Now persoalan dia bagian ni. Apakah harga ni akan terus menaik ataupun dia akan berkurang atau macam mana? So persoalan dia. So apa yang kita perlu buat untuk menganalisa ni? Kita kena cari tanda harga dekat sini. Berapa harga dekat sini? Dan kita tengok harga bila dia dah menaik dekat sini. Okey, nombor satu saya kena aja trend ni adalah trend kita panggil ARS, the ARS technique. And trend ini kita cuma kita boleh applykan bila dia trending. Dia tak boleh dalam keadaan market yang sideways. Cuma boleh guna in the trending market, sama dia uptrending ataupun downtrend. Okay, sekarang kita tengok uptrend. So macam mana kita nak tahu? Sesuatu saya kena bagi tahu macam mana nak tahu sama dia uptrend. Okay, kalau uptrend, dia punya sifat-sifat dia, okay, kita ada low dekat sini kan, ni harga rendah dekat sini.
Lepas tu harga tu menaikkan. Harga naik, high, kita panggil high. Lepas tu dia turun balik kan. Tapi turun dia tak seteruk yang dia pergi ke harga level yang awal-awal. Lower dia lower low. Maksudnya dia low tapi dia higher low, bukan lower low, higher low Dia higher low. Punya low tu adalah lebih tinggi daripada yang awal, yang sebelumnya low. Habis tu kita tengok high dekat sini. High ni lebih tinggi daripada high yang sebelum ni, higher high. So bila kita dapat, so kita kena ada dua cycle ni lah sebelum kita nak tentukan sama ada ia adalah uptrend. So dia kena ada higher high, lepas tu dia kena ada lower dan higher low. Okay, higher high dan higher low. Bila dah nampak benda tu, baru kita boleh conclude ataupun kita buat kesimpulan kita berada dalam fasa uptrend. Okay. So analisa AS ni yang saya nak tunjuk ni, dia cuma boleh diguna dalam fasa dalam uptrend. Okay, uptrend. So macam ni, kita cari harga dekat sini. Lepas tu kita tengok harga dekat sini berapa dia. So perbezaan tu kita akan kata perbezaan harga ni kita akan katakan, for example, contoh dia kita letak harga dia A lah. Kita buat harga dia A. Okay, dia A. Perbezaan antara dua ni kita letak A. Katakan angka dia A. Lepas tu kita akan tengok harga yang ni pula dengan yang ni. Apa perbezaan dia? So, perbezaan harga antara dua ni, okay, kita akan jadikan dia sebagai B. Okay. So, sekarang kita akan compare A dengan B. So, kita nampak A ni sebab dia naik mendadak kan. So, sudah pasti dia punya value dia lagi tinggi daripada B. So, kita akan buat macam ni kan. A ni lebih daripada B. So, bila kita jumpa keadaan sebegini, bila A tu pada peringkat awal tu, kenaikan dia lebih tinggi daripada peringkat seterusnya, conclusion yang kita boleh buat adalah trend ini sudah melemah. Okay. So, kita dalam bahasa Inggeris kita akan kata weakening. Weak trend, weak uptrend. So lebih sesuai kita dalam bahasa Inggeris saya akan kata weak uptrend. So keadaan yang lemah. So fasa kenaikan ni sudah melemah. So apa maksud dari segi apakah efek dia kepada pelaburan kita? So bila katakan anda berada di point dekat sini, katakan dekat sini anda nak melabur, nak tentukan sama ada, okey, boleh tak saya melabur pada timing begini. Anda kena lebih was-was sebab daripada analisa kita dapati uptrend ni dah melemah. Boleh jadi lepas ni dia naik sikit, lepas tu dia buat satu curving, dia turun balik harga dia. So harga tu boleh jadi patah balik, dia pergi ke bawah. So ada risiko dia. So kita so apa yang kita boleh buat, nombor satu, kalaulah kita dah invest di peringkat awal, kita dah melabur peringkat awal dekat sini lagi, bila harga tu dah rendah kat sini, kita dah melabur, timing ni kita boleh jual apa yang kita dah labur, kita jual, kita akan dapat untung yang sangat tinggi dan risiko pun kita dah kurangkan. So kita boleh kita boleh mula untuk jual balik saham-saham kita. Tak perlulah nak jual 100%, mungkin kita jual 50-60%, kita boleh start jual, dan mungkin bila dia naik sikit lagi, mungkin dah boleh jual. Bila dia buat, kita boleh tengoklah bila dia start buat curving tu, kita boleh start jual semualah. Tapi untuk menjaga risiko tu, kita dah boleh start jual dari sini. Sebab trend dia dah melemah. Okay? Kita tengok senario yang kedua ni. Senario kedua juga uptrend, sebab kita dapat low dekat sini. Lepas tu kita point dekat sini, kita nampak higher low. Dia punya low tu dia makin naik, low dia makin naik, dia tak turun. Okay, lepas tu yang high pula, dia next high tu
makin tinggi, higher high kita panggil. So bila kita dapat sifat ni, higher high dengan higher low, ia bermaksud market sekarang, pasaran sekarang dalam trend menaik, sama ada trend menaik ini menjadi melemah ataupun lagi menguat. Yang tu yang kita nak tahu lepas ni. So kita akan buat analisa. Pada peringkat awal kenaikan dia sikit, lepas tu dia retrace, kita kata retrace, menurun sikit, lepas tu dia menaik mendadak, lepas tu dia buat retracement. So kita nak analisa sekarang, kita nak ambil harga dekat sini, kita ambil harga dekat sini, kita tengok perbezaan dia. So that is our A lah, itu adalah our A, perbezaan tu adalah A. Lepas itu kita ambil harga dekat sini, kita tengok perbezaan dia adalah B. Right? So sekarang kita dapati B kita adalah lebih besar daripada A. So maksudnya peningkatan mendadak tu yang baru ni, dia lebih tinggi daripada peningkatan yang pada peringkat awal, yang warna merah tu. Okay, so kalau peningkatan mendadak tu berlaku baru ketika tadi, kita boleh buat satu conclusion yang fasa uptrend ini sedang menguat. Okay, strong uptrend kita panggil, strong uptrend. So bila fasa strong uptrend ni, kita keberangkalan dia, kita tak perlu nak jual. So itu efek pada pelaburan kita. Katakan kita dah melabur dia dekat sini, sama dekat sini. So bila dia menurun dekat sini, kita tak perlu nak panik. Kita boleh macam keberangkalan dia lebih tinggi, harga tu akan meningkat lagi sebab dia dalam strong trend, uptrend. So kita tak perlu nak jual. Kalau nak tambah investment sikit lagi, boleh lagi kita nak tambah investment, tapi kita tak perlu nak menjual sebab dia dijangkakan akan lebih menaik. So harga ni akan lebih menaik ke atas. Dia tak ada risiko macam pasal senario satu di mana ada kemungkinan dia mungkin jadi lembek dan dia mematah balik. Problem tu, masalah tu tak wujud. Mungkin keberangkalian lah, ni cuma keberangkalian tak wujud. Okay, sekarang kita akan tengok fasa downtrend pula. Sekejap Okay, now kita akan tulis downtrend. Okay, downtrend. So, analisa yang saya tunjukkan sekarang ni cuma boleh digunakan untuk trending market sama ada uptrend yang kita tengok tadi ataupun downtrend. Dia tak boleh digunakan untuk sideways. Okay, so dalam downtrend ni, macam mana kita nak tahu market tu tengah downtrend? Itu saya akan tunjukkan sebentar lagi. Sama seperti tadi, kita ada dua senario. Senario pertama, market tu tengah turun. Katakanlah turun mendadak. Lepas tu dia menaik sikit. Lepas tu turun dia sikit. Lepas tu dia naik lagi. Lepas tu dia ada hala tuju dia. Kita nak tahu sama ada hala tuju ni dia akan menurun mendadak lagi ke, ataupun dia akan menurun sikit ke, ataupun dia akan buat satu reversal untuk naik. Macam mana keadaan market yang kita boleh jangka lepas point kenaikan yang paling last ni. Sama dekat sini. Katakan kita ada point, kita berada dekat sini, kita nak kita dah dapati dia tengah buat turning untuk pergi ke bawah. So kita nak tahu apakah jangkaan kita. Itu nombor satu, senario satu. Senario nombor dua, kita dapati dia punya downtrend dia menurun sikit, lepas tu naik, lepas tu menurun banyak, lepas tu naik lagi, lepas tu kita nak tahu apa yang akan menjadi kat sini. Dekat sini kita nak tahu apa yang akan berlaku. Kat sini. Itu yang kita nak analisa. Maksudnya sekarang kita ada point, berada dekat point dekat sini. Bila dia dah buat turning dekat sini, kita tengah point berada dekat sini, kita nak buat jangkaan apa yang akan berlaku dekat dotted line ni lah. So kita punya analisa sekarang. So sekarang saya nak mengajar macam mana kena pasti downtrend. So sebab kita kena pastikan dia berada dalam downtrend, baru kita boleh applykan
kita punya cara, kita punya teknik ya. So nombor satu, kita dapati dia sekarang dekat high, point high dekat sini. Dekat sini dia tengah high, kita guna senario satu ya. Lepas tu dia buat low dekat sini. Habis tu dekat sini pula dia macam lower high ya. Kita dapati dia lower high. High dia, tinggi dia makin menurun. Tadi dia dekat lebih atas. Sekarang pula dia dekat sini. So maksudnya dia lower high. Lepas tu dia punya low pula, dia tengah buat lower low. Lower dia makin ke bawah. So bila kita dapati senario lower high, lower low, okay, dan kita boleh buat satu conclusion ataupun kesimpulan bahawa market pasaran sekarang adalah berada di downtrend. Market downtrend. Sama juga untuk senario nombor 2 ni, kita dapati okay, kita dekat sini high, right? Lepas tu dekat sini kita dapat low. Lepas ni kita dapat lower high ya. Dia punya tinggi tu makin menurun, lower high ya. Lepas tu point dekat sini pula lower low. Sama juga yang ni pun dalam fasa downtrend, sebab kita dapati lower high dengan lower low. Bila kita dapati lower high, lower low, maka kita boleh buat satu kesimpulan pasaran sekarang tengah merudum ataupun tengah menjatuh ke bawah. Okay. So now balik kepada senario satu, kita nak tahu apakah yang akan berlaku lepas point di merah ni, apa yang akan berlaku dekat sini. Apakah kita boleh jangka dekat situ. Okay, nombor satu, apa yang kita dapati tadi, kita dapati harga tu menjunam dengan teruk. Okay, dia sangat kuat, jatuhan dia sangat kuat pada awalnya. Lepas tu dia naik sikit, dia naik sikit. Lepas tu kejatuhan yang kemudiannya ni dia macam kurang sikit. Dia kejatuhan tu dah mengurang, tak seteruk macam yang terdahulu yang dia jatuh terlalu banyak kan. Lepas tu dia meningkat sikit, harga meningkat sini. Now kita nak tahu apa yang akan berlaku pada tahap ini. Apa yang akan berlaku pada tahap ni, apa yang akan berlaku dekat sini. Okay. So sama juga kita akan tengok harga dia. So kita akan tengok dia harga dekat sini berapa. Kita akan tengok harga dia dekat sini berapa. Kita akan buat satu ambil perbezaan dia. Katakan kita dapat A dekat situ. Lepas tu kita juga akan dapat carikan harga dekat sini dan harga dekat sini, dan tengok perbezaan dia, kita akan dapat harga B ya. So dalam senario pertama ni, kita dapati A ni adalah lebih besar daripada B. Maksudnya kejatuhan pada peringkat awal tu lebih tinggi berbanding kejatuhan pada peringkat kemudian. So kesimpulan yang kita boleh buat kat sini, dia adalah weak, lemah, downtrend yang weak downtrend So weak downtrend macam mana kita boleh tahu? Sebab pada peringkat seterusnya penurunan dia makin berkurang jika di compare kan, atau kita compare lah kita compare kepada penurunan yang sebelumnya, yang peringkat awal ni. Okay. Kalau kita bandingkan, itu terma yang kita cari. Kalau kita bandingkan yang kejatuhan yang peringkat awal dengan peringkat kemudian. So apa kesimpulan kita kata weak downtrend yang melemah, right? So dari segi implikasi pada pelaburan kita, kalaulah anda tengah shorting buat shorting market dalam pasaran saham ni, kita boleh buat shorting so mungkin saya akan buat satu video berlainan berkenaan shorting, apa maksud shorting kalau siapa yang buat shorting dalam market ni, dia kena was-was sekarang sebab market tak berapa bagus untuk dibuat shorting. Sebab ada kemungkinan, sebab dia punya trend sudah melemah, ada kemungkinan dia mungkin turun sikit dan kemudian dia naik balik. Ada kemungkinan dia. Ataupun turun dia tak mungkin turun yang banyak sangat lah. Mungkin tak banyak turun. Sebab shorting ni kita buat banyak duit bila
penurunan dia tinggi. Okey. Dia turun mendadak tu, masa tu kita boleh buat duit. Okey, so tapi kalau market dia naik balik atas, masa tu kita akan dapat kerugian. So dalam situasi nombor 1 ni, sebab trending dia, downtrend dia tengah melemah, so jangan buat shorting lah. Kalau boleh jangan buat shorting. Siapa yang dah melabur dah peringkat awal ni mesti menangis sekarang, sebab harga dah turun banyak. Okay, harga dah turun banyak. Siapa yang betul-betul perlukan duit, mungkin peringkat menaik ni mungkin dia nak jual kat sini, tapi agak sakit lah kalau jual kat situ. Tapi kalau yang masih boleh bersabar, berita baik tu tengah datang lah untuk anda, sebab dia punya downtrend ni dah melemah. So ada keberangkalian dia akan patah balik naik atas. Ada keberangkalian dia lah. Good news is coming lah. Itu orang cakap, good news is coming. Okay, so kita tengok yang senario nombor 2 pula. Senario nombor 2, penurunan dia agak kecil pada awalnya. Lepas tu dia naik, retrace kita panggil ni retracement. Lepas tu harga tu menjunam balik, lebih teruk daripada peringkat awal. Dan dia naik balik. Nah, kita nak tentukan sama ada dekat sini ni apa yang kita boleh jangka dekat sini. Selepas dia nak patah balik, nak turun balik ni, apakah penurunan tu akan lebih teruk, lebih lemah, ataupun dia akan buat curving, dia naik balik ke, macam mana tu. So kita macam biasa, kita akan tengok harga dia. Tengok ambil harga kat sini, kita tengok buat bezakan harga, kita dapat A. Lepas tu kita ambil harga dekat peringkat ni dengan peringkat ni, tengok harga dia berapa. Itu kita panggil B. So kita dapati B ni adalah lebih tinggi daripada A. Maksudnya penurunan mendadak tu berlaku tadi, sebentar tadi, dan berbanding kepada penurunan yang lebih awal tu, penurunan kemudian tu lebih teruk. Okey. Sebab penurunan yang kemudian ni, yang warna hijau ni lebih teruk ni, kita kena was-was. Kita kena careful lah. Kita kena careful kat sini, sebab yang ni kita panggil strong downtrend. Tak semestinya you kena was-was, sebab kalau pelabur yang tengah shorting, memang dia short lah. Dia short sebab apa? Sekarang strong downtrend, artinya dia boleh buat banyak duit. So ada baiknya pada timing ni dia labur lebih banyak. Dia boleh risikokan lebih banyak duit dia untuk melabur, sebab mengikut keberangkalian dia trend sekarang adalah strong downtrend. So ada keberangkalian dia akan turun menjunam lagi. Harga tu akan menurun lagi. Tak semestinya menjunam, tapi maksud dia harga akan menurun lagi. Tak semestinya menjunam, mungkin dia akan menurun lagi. So keberangkalian lebih tinggi untuk buat duit melalui shorting. Tapi siapa yang dah awal dah buat pelaburan dekat sini, bukan buat shorting, ni pelaburan biasa yang dia buat kat sini, so dia akan menangis kat sini lah. Dia akan menangis kat sini sebab harga tu akan menurun lagi. Right? So kalau dia memang urgently ataupun secara emergency dia perlukan duit tu, lebih baik dia, bila market tengah buat retracement dekat sini, tengah menaik dekat sini, dia buat cut loss lah. Dia buat cut loss sebab market akan turun lagi. So daripada rugi lebih banyak duit, baik dia rugi sikit, kan. So itu dia punya kesimpulan dari segi investment yang kita boleh buat. Okay, so saya akan buat satu lagi video. Video yang seterusnya akan menggunakan teori yang saya mengajar ni, teori ARS teknik, kita panggil ARS teknik. Kita akan gunakan dalam pasaran saham yang real, the real market. Sebab kat sini saya ajar teori saja. In the next video tu saya akan buat real market. Saya akan ambil saham yang carta saham yang betul. Saya akan tunjukkan bagaimana teori ni boleh di-apply-kan dan sama ada dia berkesan ke tidak. Okay? Tunggu untuk video seterusnya.